Dalam kita mendepani wabak ataupun pandemik COVID-19 setahun ini, pada minggu ini saya percaya yang paling dinantikan adalah SOP berkaitan dengan Aidilfitri. Kita tak boleh nak kata lagi untuk sekarang ini, tapi mungkin sekarang kita nak tahu berkenaan dengan apa SOP yang perlu kita patuhi sebab banyak sekali kes dan juga kompaun yang telah pun dikeluarkanlah. Untuk itu sekali lagi saya perkenalkan Cik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik dari Majlis Keselamatan Negara. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami. Mungkin kita boleh mulakan selepas tahun. Kita ada PKP, PKPB, PKPP, PKPD, mana yang kawasan yang kena lah. Dan sekarang masih lagi ada pencampuran di antara semua PKP tersebut. Mungkin selepas tahun ini bagaimana sebenarnya kalau kita nak tahu berkenaan dengan prosedur ni, bagaimana ianya dihasilkan dari permulaan sehinggalah ianya diperkenalkan kepada umum? Pertamanya terima kasih kerana jemput MKN. Ya. Okey, kita dah lebih setahun dah kita dalam tempoh PKP. Sejak mula PKP itu kita throwback balik. Kita berpendapat bahawa dalam tempoh PKP kena ada satu panduan bagaimana masyarakat hendak bergerak dan melakukan kegiatan harian. Panduan-panduan ini bukan untuk mengongkong atau menyekat masyarakat, tetapi untuk menyelamatkan nyawa dan juga untuk memastikan penularan COVID-19 itu dapat dikawal lah. Kita throwback balik. Kita berdasarkan kajian daripada pakar-pakar, bukan saya, virus itu tersebar melalui cecair, droplet. Okay? Percikan air liur ketika bercakap atau batuk. Sebab itu dari awal kita PKP selalu ditekankan kita buat penjarakan. Kalau di luar sana kita pakai pelitup separuh muka dan juga kena selalu cuci tangan. Diulang-ulang dari tahun lepas sampai sekarang, itulah yang kita cakap dengan konsisten. Untuk SOP, mula-mula saya ingat, kalau kita masih ingat, kita sebut penjarakan sosial, lepas tu kita ubah penjarakan fizikal. Sebab SOP ni kita tidak statik, kita berubah. Sebab kita tidak boleh selama-lamanya menyekat pergerakan masyarakat dan juga menyekat aktiviti masyarakat. SOP ini dihasilkan oleh pelbagai pihak. Mereka contoh, kalau Kementerian Perumahan Kerjaan Tempatan, dia akan cadangkan tentang SOP bazar atau PBT atau dia pasal Aidilfitri, bazar Ramadan. Kalau perayaan, kalau Tahun Baru Cina, Christmas dan sebagainya, Kementerian Perpaduan Negara. Kalau tentang hal ehwal agama, kalau yang dekat persekutuan, JAKIM. Kalau negeri, ikut negeri lah. Mereka akan mencadangkan SOP yang sesuai untuk setiap aktiviti masyarakat, dan kita akan melihatnya dan menyesuaikannya dengan masyarakat. Bukan MKN saja, KKM dan pelbagai pakar-pakar yang lain. Kita faham, walaupun ada yang kata SOP ni menyusahkanlah dan sebagainya, tetapi ini bukan untuk menyusahkan, tapi untuk menyelamatkan nyawa dan memastikan penularan itu dapat dikawal. Untuk pematuhan, dia ada naik turun. Kalau kita dengar tiap-tiap petang, Menteri Pertahanan kita sebut ada tangkapan, ada kompaun dan sebagainya. Dia naik turun. Dan tapi selepas tahun ni, ayuhlah kita masyarakat amalkan konsep kita jaga kita itu. Kalau orang tu tak buat, kita boleh tegur, ataupun kita buat dulu sebelum kita sibuk menuding jari pada orang lain lah. Okey. Sekarang dah setahun, lebih dari setahun dah, bermula di tahun yang kedua kita bersama dengan pandemik COVID-19 ini. Ramai juga yang masih sukar nak faham ataupun patuh kepada SOP ini. Mungkin disebabkan kes lain katanya yang tu boleh, yang ni tak boleh. Tiba-tiba yang ni kita tak boleh, sana boleh. Jadi dengan SOP di pejabatnya, sambut perayaan ni yang paling sensitif lah kan. Okay, mungkin saudara boleh terangkan juga berkaitan dengan asasnya SOP tersebut ataupun apa roh sebenarnya SOP ni. Okey. Dari dulu sampai sekarang, asas roh SOP ni adalah sama. Yang tiga selalu sebut tu. Saya sebut dah tadi, pakai pelitup separuh muka, cuci tangan, dan sekarang jangan lupa tu, dah tak ada alasan lagi untuk kita tidak imbas kod QR My Sejahtera. Walaupun di mana berada, kita di pejabat, kita di studio ke dan di mana, tiga ni kena ingat. Ketika perayaan, ketika bekerja, di sekolah dan sebagainya, kita kena amalkan tiga ni. Itu yang kita kena paling ingat. Dan juga akses SOP di platform yang benar. Kadang-kadang ada juga yang nakal-nakal ni, dia adjust SOP tu, dia tukar dan membuatkan kita keliru. Rujuklah di laman web MKN, di laman media sosial MKN, ada semuanya di situ. Dan ada setengah tempoh SOP itu berubah.
berubah bukan untuk mengelirukan rakyat, tapi berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa. Sebab saya sebut tadi, kita tidak boleh terus menyekat kelakuan masyarakat. Ya, Cik Hafiz, ramai katakan berkenaan dengan terdapat pelbagai versi SOP yang telah pun dikeluarkan. Ialah ianya bergantung pada perubahan, saya faham, saya percaya itu, tapi ianya mungkin sikit sebanyak mengelirukan masyarakat di luar sana. Mungkin ada penerangan berkaitan dengan perkara tersebut? Okey. Pada saya, definisi yang kata pelbagai itu versi merujuk kepada perbezaan amalan. Contoh yang boleh kita senang nak faham adalah kalau kita pergi masjid. Negeri A lain, negeri B lain. Betul? Dan sebagainya. Hal ini kerana hal ehwal agama Islam di bawah tanggungjawab negeri. Kalau SOP pasar malam, pasar Ramadan dan sebagainya, ada sesetengah daerah tu berbeza sedikit. Disebabkan tidak sesuai dilaksanakan di kawasan itu, dan kita beri kebenaran kepada PBT untuk mengubah mengikut kesesuaian. Sebab yang pentingnya kita nak amal 3 tu, dan boleh dikawal. Begitu juga Sabah Sarawak. Dia ada perbezaan sedikit, bukan kena selalu cek tu. Kadang-kadang diumumkan tu di peringkat federal, tapi negeri itu kena cek juga. Kena hati-hatilah. Kadang apa yang ada di KL tak sama di Sabah. Contoh. Kena selalu rujuk. Sebab perubahan itu bukan untuk menyusah mengelirukan, tetapi untuk menyenangkan dan disebabkan keadaan semasa di kawasan itu. Okey, perlu saya rujuk tu di mana akses sebenar yang perlu kita rujuk tu? Okey, kalau nak senang, www.mkn.gov.my. Semua SOP ada di situ. Pastikan rujuk Sabah ke, Sarawak ke dan sebagainya. Dia boleh bergantung kepada keadaan kawasan tersebutlah di nama tersebut. Okey, dah setahun kita berdepan, kita memang SOP ni memang dah masuk dalam kepala dah. Dah menusuk dah kita tanamkan dalam jiwa betul-betul. Sampai bila persoalannya perlu kita patuh pada SOP ni? Okey, dari awal dulu kita selalu diterangkan tentang norma baru. Norma baru tu dah jadi tak baru dah. Itu norma sekarang lah. Norma sekarang. Dari sekali kita perlu amalkan. Saya tak ada jawapan sampai bila. Tetapi kita kena perlu teruskan. Sebab dalam tempoh vaksin, kita sekarang tengah vaksin, tetapi matlamat untuk mewujudkan herd community tu, herd immunity tu masih belum tercapai lagi. Akan tercapai insya-Allah. Dan juga kita sekarang kena bimbang tentang kemunculan varian-varian baru dalam COVID-19 ini. Dan yang paling penting sekarang adalah kita belajar dari negara orang. Kita sekarang dah 2,000 lebih, dah seminggu. Ya, betul. 2,000 lebih. Kita tak boleh terus leka. Kalau kita ambil belajar dari negara India contoh, dia 11,000 dia dah seronok masa tu. Dia ingat dia dah boleh kawal, tapi tengok sekarang apa jadi. Kita jangan jadi seperti mana yang berlaku di negara lain. Apa pun paling penting, masyarakat kita jangan lekas kecewa, atau saya tahu kita kena letih, penat, fatigue tetapi kita tak ada pilihan. Kita sedang berperang. Perang belum tamat dan kita belum menang. Untuk kerajaan kita sentiasa memikirkan macam mana nak seimbangkan nyawa dan kehidupan, dan kerjasama itu kita perlukan daripada masyarakat. Sebab matlamat kerajaan untuk mengimbangkan nyawa dan kehidupan itu tidak akan berjaya tanpa penglibatan masyarakat di luar sana. Cik Hafiz, dalam erti kata yang mudah, bagaimana proses sebenarnya dalam membentuk sebuah SOP ketika berlakunya sesuatu? Sebagai contoh, sekarang menjelang perayaan, apa sebenarnya perkara yang diambil kira sebelum satu SOP itu diberikan? Okey, perkara pertama yang kita ambil kira adalah kes sekarang. Kadar penularan macam mana? Harnot kita macam mana? Kalau nak bagi rentas negeri, okey ke tak okey? Kita ambil consider kat situ, pakar-pakar akan bagi pandangannya. Kalau sembahyang raya, JAKIM kita minta bantuan. Macam mana nak sembahyang raya ikut ni, salah hukum ke tidak dan sebagainya. Kita minta dia bagi nasihat kita. Dan semua input-input tu kita akan combinekan. Satukan dalam satu SOP yang khas dan akan diumumkan oleh selalu Menteri Kanan Tanah lah pada ikut keadaan. Maksudnya dalam minggu ni kita tahulah SOP perayaan. InsyaAllah. Kita tunggulah pengumumannya. Baik, terima kasih banyak Cik Hafiz atas perkongsian berkaitan dengan SOP setahun ini. Cik Muhammad Hafiz Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Strategik dari Majlis Keselamatan Negara. Bukan apa kita nak berkongsi berkaitan dengan SOP, ialah dah setahun takut semua dah jemu, tapi ini antara perkara yang perlu kita ingatkan juga. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Selamat berpuasa. Baik.